Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Buka muka surat 19. Ar-rusulu alaihimus salatu wassalam al-wajibu fi haqqir rusuli alaihimus salam wa amma ar-rusulu alaihimus salatu wassalam fayajibu fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi wa yastahilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam adadu hadhihi sifati wa hiya al-kadhibu wal khiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhu nahya tahrimin aw karahatin aw kitmanu syai'in mimma umiru bi tablighihi lil khalqi. Rasul selawat dan salam bagi mereka. Sifat yang wajib pada hak Rasul, yakni kesejahteraan atas mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini mana kemuliaan ke atas Rasul. Ada yang tak ada kitab lagi? Yang baru hadir? Yang siapa yang tak ada kitab lagi? Kitab yang pertama? Ada semua ya? Oke, selepas daripada kita membahaskan benda yang bersangkut paut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjanglah kita bahas daripada sifat wajib, mustahil, harus, serta dalil. Jadi kita bahaskan pula Muhammadur Rasulullah. Berapa perlu bahaskan Muhammadur Rasulullah? Nah, ini orang panggil sebahagian daripada pengertian kalimah syahadah, yaitu asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi untuk membahaskan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, wajib kita sebagai mukallaf mengetahui sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil atas Rasul, dan sifat yang harus bagi Rasul. Oke. Nah, itu Rasul-Rasul ini dia kata sifat-sifat yang harus bagi Rasul. Sebenarnya yang kita sebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad, segala apa juga Rasul-Rasul dan perkara-perkara yang gaib, yakni dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi kita tengok, adapun Rasul-Rasul selawat dan salam bagi mereka. Rasul ni yaitu orang laki-laki yang merdeka, yang sejahtera nasab. Laki-laki yang merdeka, yang sejahtera nasab, yang diturunkan wahyu. Allah Ta'ala turunkan wahyu dan disuruh perintah sampai kepada manusia. Itu orang panggil Rasul. Berbeza dengan Nabi. Ataupun Rasulullah, Nabi Muhammad SAW itu pemegang rahsia ketuhanan. Segala rahsia Tuhan itu ada pada Nabi Muhammad. Jadi dia kata adapun Rasul-Rasul selawat dan salam bagi mereka, maka wajib pada hak mereka itu benar. Rasul bersifat dengan benar. Maksud kata bersifat dengan benar, Rasul tak biasa bercakap bohong. Segala apa yang disampaikan oleh Rasul, sama ada perkataan, ya, apa yang dicakapkan oleh Nabi, ataupun perbuatan Nabi, ataupun diam Nabi, segala perkataan, perbuatan, diam Nabi, semua sebenar. Ya, tasyri' hukum daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Benar. Itu yang pertama. Jadi kalau Rasul berbohong jadi macam mana? Tengok dalil dia nantilah. Jadi sekarang ini saya nak cerita apa yang wajib bagi Rasul pada akal.
Pertama, bersifat benar. Kalau Rasul berbohong, membawa perkhabaran Allah Ta'ala jadi bohong juga. Ya, kalau Rasul bohong bermakna apa yang disampaikan jadi bohong tak? Kalau jadi bohong bermakna perkhabaran Allah Ta'ala itu jadi bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kuatkan Nabi dengan mukjizat. Mukjizat yang berlaku kepada Rasul itulah menempati perkataan Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Sadaqa abdi, benar hamba aku pada tiap-tiap barang yang ia sampaikan daripada aku. Jadi Allah Ta'ala kata benar hamba aku pada tiap-tiap barang yang ia sampaikan daripada aku. Yang berlaku mukjizat kepada Nabi itu pembuktian ataupun alamat kata Rasul itu bersifat dengan sifat benar. Okey. Yang kedua, amanah. Rasul bersifat dengan sifat amanah, kepercayaan, tak khianat. Macam mana khianat Rasul? Khianat Rasul sebenarnya tak ada berlaku. Khianat Rasul ini dengan mengerjakan benda haram. Ya, kalau Rasul mengerjakan benda haram atau benda makruh atau khilaful aula, ini khianat. Dia larang orang, contoh dia, jangan kamu tinggalkan sembahyang. Tiba-tiba Rasul ini tak sembahyang. Okay. Dia suruh orang sembahyang tapi dia tak sembahyang. Dia larang minum arak tapi dia minum arak, contohnya. Rasul buat benda makruh, makan benda-benda yang berbau. Dia larang orang, larangan bukan larangan yang putus sekalipun. Rasul tak biasa buat. Kalau kencing berdiri, ada suatu ketika Rasul kencing berdiri. Kencing berdiri bagi Nabi Muhammad SAW di sini bukan itu tabiat dia. Dia nak mengajar hukum, ada ketika dia diharuskan kencing berdiri. Kalau tidak, jadi makruh. Jadi makruh hukum kencing berdiri. Ini kat RNR, Pak Haji pun selama je kencing berdiri. Allah, saya kata. Tak kat mana tu? Kopi atas kepala. Nak kencing berdiri kena, nak kencing macam mana berdiri? Mana marwah? Kan? Okey. Jadi mana Rasul bersifat dengan sifat amanah. Dia tak biasa buat benda haram, dia tak biasa buat benda makruh, hatta khilaful aula sekalipun. Macam mana khilaful aula? Khilaful aula ni rendah sikit daripada tangga makruh, tak sampai tangga makruh. Atau bahasa kita panggil kurang adab. Kurang adab tu orang panggil khilaful aula. Hatta khilaful aula sendiri Rasulullah tak biasa buat. Begitu rasul-rasul yang terdahulu. Buat benda-benda yang diharamkan, Allah Ta'ala larang makan buah khuldi. Contoh Nabi Adam, Allah larang buah khuldi sebagai asbab sahaja. Segala apa yang berlaku pada Nabi, semua asbab yang hikmah dia perlu kita ambil iktibar. Bukan kita nak mengatakan, oh Adam buat dosa, mana ada Nabi buat dosa. Dan ihtimal bahawa apa yang berlaku sebelum diutus menjadi Rasul. Kan, Nabi Adam makan buah khuldi, itu pun asbab. Kalau tidak, Nabi Adam duduk di dalam syurga. Ni kita ni pakai tak lahir. Dalam syurga, dia bukan, isteri dia bukan boleh mengandung. Dia tak ada mengandung apa dalam syurga. Ini Allah Ta'ala jadikan hukum sebab supaya dapat kita mengambil iktibar. Nabi Adam makan buah khuldi, mana Siti Hawa dan Nabi Adam makan buah khuldi, turun ke atas dunia. Ini asbab, apa dia? Asbab jatuhnya martabat insan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makanan. Makan tu menyebabkan. Al-bitnu aslud dawa, aslud da wal hamyatu aslud dawa. Nabi kata, bermula perut itu punca segala penyakit. Wal hamyah, dan berpantang itu punca ataupun asal bagi segala ubat. Tu ambil iktibarlah kan bila kita memandang kisah apa yang berlaku. Bukan disuruh kita menghukum Nabi Adam alaihi salam. Kan bila kita baca cerita-cerita Nabi Adam, bukan disuruh hukum Nabi Adam alaihi salam. Okey. Jadi bermakna ada 3 sifat yang wajib bagi Rasul: benar,
amanah, menyampaikan apa yang diperintahkan bagi makhluk. Tak baca lagi yang ketiga. Yang ketiga, menyampaikan apa yang diperintahkan bagi makhluk. Rasul sampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala perintahkan sampai. Adapun benda yang Allah taala tak perintah sampai, contoh macam mana? Perkara khususiat bagi Nabi. Benda yang Allah Ta'ala tentukan kepada Nabi Muhammad. Contoh dia, yang ni Nabi Muhammad tak sampaikan kepada kita. Apa dia benda khususiat? Wallahu alam, tanyalah Nabi Muhammad, kan? Yang ni Nabi tak sampai sebab khususiat bagi dia. Yang kedua, diberi pilih sampai, sama ada dia nak sampaikan ataupun tak sampaikan, kan? Mana bukan semua Rasulullah sampaikan, ada bagi pilih kepada orang-orang yang tertentu. Yang ini seperti apa? Seperti ilmu hakikat. Nabi kata, ya Abu Dzar, aku bagi kepada kamu 2 ilmu. Ya Abu Dzar, aku bagi kepada kamu 2 ilmu. Bermakna ni datang daripada Nabi ni. Dua-dua datang daripada Nabi. Yang satu ni kamu zuhirkanlah kepada orang ramai. Itu ilmu syariat, ilmu fiqh. Zuhirkanlah kepada orang ramai. Cerita, jangan sembunyi. Yang kedua ni, jangan kamu terlampau zuhir sangat. Kalau kamu zuhir-zuhir, nescaya kepala kamu akan dipenggal manusia. Akan dipenggal orang. Orang akan hukum sesat. Nah, jadi Nabi larang terlampau berterang-terang sangat. Itu apa dah? Ilmu hakikat. Jadi ada Nabi sampaikan, ada sebahagian kepada sahabat Nabi tak sampaikan. Itu ilmu hakikat. Okey, yang seterusnya disuruh sampai semua. Tak terkecuali satu benda pun. Walaupun satu huruf Nabi akan sampaikan. Yang ni hukum-hukum syarak. Sama ada benda bersangkut paut dengan hukum hakam amalan, fiqh, hukum akidah, tauhid, cara penjagaan hati, tasawuf. Yang ni Rasul tak biasa bersembunyi. Ataupun akhbar-akhbar, perkhabaran-perkhabaran, semua Nabi sampaikan kepada orang ramai. Nabi tak biasa bersembunyi. Jadi ada 3 keadaan. Benda yang menyampaikan apa yang diperintah sampai sahaja kepada makhluk. Kalau tak perintah sampai, Nabi tak biasa sampaikan kepada makhluk. Okey, mudah ya. Ini sifat yang wajib pada hak Rasul. Dan mustahil pada hak mereka, selawat dan salam bagi mereka, apa dia? Segala lawan bagi sifat tersebut. Ini mustahil, tertegah ataupun tak ada. Ada lagi kongsi. Mustahil, tertegah, tak ada. Nabi tak bersifat. Rasul tak bersifat dengan sifat tak bersifat dengan segala sifat yang kita akan sebutkan. Atau orang panggil mustahil. Bahasa mustahil dulu di awal-awal pengajian apa dah? Mala yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tak tergambar pada akal kita akan ada sifat tersebut. Hakikat dia, akal mesti hukumkan tak ada. Tak sungguh pun. Di Rasul macam mana? Apa dia mustahil? Yang pertama, dusta. Nabi tak biasa berdusta. Nabi tak biasa bercakap bohong. Walaupun atas jalan melawak, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Faridatul Faraid. Ya. Nabi kata apa? Seorang perempuan tua yang bertanya pada Nabi, aku ni masuk syurga ke ya Rasulullah? Nabi jawab, al-ajuz la yadkhulul jannah. Orang tua tak masuk ke dalam syurga. Kan? Orang tua tak masuk ke dalam syurga. Nabi seolah kata pada perempuan ni, perempuan tua tak masuk ke dalam syurga. Bila perempuan tu bersedih, Nabi kata tak ada. Melawak ya. Yang betul dia, yang tua-tua semua akan jadi muda balik. Disebutkan dalam umur 30-an. Kita dalam syurga.
32 kata silap. Semua akan jadi umur 30-an di dalam syurga nanti. Jadi apa yang Nabi kata, walaupun dalam bentuk melawak, tapi hakikat dia sebenar tak? Sebenar. Nabi tak akan berbohong. Mustahil berbohong atas nabi-nabi, rasul-rasul. Yang kedua, khianat. Khianat Nabi dan Rasul. Macam mana khianat? Dengan berbuat sesuatu daripada apa yang ditegah terhadap mereka sebagai tegahan yang haram. Jadi Nabi buat benda yang haram, bagaimana misal yang saya sebutkan tadi. Atau tegahan makruh, Nabi buat benda yang makruh. Ayat ini mustahil atas rasul-rasul, atas nabi-nabi. Jadi hakikat dia, Nabi dan Rasul tak melakukan benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, tak melakukan benda yang, hatta benda yang makruh sekalipun dia tak buat. Okay, ya? Ini yang sifat yang ke mustahil yang kedua atas Rasul. Mudah ya. Dan menyampaikan atau menyembunyikan, yang ketiga, atau menyembunyikan sesuatu daripada apa yang diperintahkan dengan menyampaikan bagi makhluk. Segala apa yang diperintahkan kepada Nabi dan Rasul-Rasul, semua mereka tak sembunyikan. Ya? Itu orang panggil sifat yang mustahil atas Rasul. Menyembunyikan apa yang disampaikan. Kena kenal, kita kena mengenal Nabi-Nabi. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah pada bulan depan 9 hari bulan 11 kita akan mengadakan Maulidur Rasul di sini. Semua kita jemput, ya. Kita makan, kita dengar qasidah, kita dengar maulid, kita dengar tausiah. Mudah-mudahan timbul perasaan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala menzuhirkan rahsia dia melalui nabi-nabi, melalui Rasulullah SAW. Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad Allah Ta'ala tak zuhirkan, setelah zuhir Nur Muhammad, tubuh tak ada lagi. Allah Ta'ala zuhirkan makhluk. Sebenarnya apa yang Allah Ta'ala zuhirkan, Allah Ta'ala nak menceritakan kekasih dia. Kena kenal kekasih Allah, baru kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anta babullahi naral murtajam. Anta babullah, kamu ya Muhammad, babullah, pintu Allah. Apa makna pintu Allah? Untuk nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui pintu dia. Nalal murtajam, mencapai oleh orang-orang yang al-murtajam, berharap untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak dapat tidak mesti melalui pintu dia. Itu yang kita mengenal, kita belajar. Di mana-mana kitab tauhid mesti ada disebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah nanti dalam kalimah syahadah nanti saya akan terangkan banyak. Jadi mana nabi-nabi terdahulu dah lahir dah. Mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Mereka ni sebagai laluan sahaja. Laluan sebelum nyatanya tubuh Muhammad yang zahir. Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang sebenarnya rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada nur zuhir ke tubuh. Daripada nur zuhir ke tubuh Nabi Muhammad SAW. Okay. Kemudian wafat Rasulullah, dibawalah rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni oleh ulama-ulama, orang-orang yang berilmu. Paham? Ayat ini. Jadi berapa dah kita belajar? InsyaAllah nanti saya akan terangkan di Muhammadur Rasulullah nanti. Sekarang cuma kita mengetahui apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil atas Rasul, dan yang terakhir kita belajar. Tengok muka surat sebelah. Okey, faham ya? Ada masalah? Faham? Ya. Bukankah sebelum ini kita belajar sifat yang wajib bagi Nabi itu 4? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Okey. Tapi hari ini mengapa 3 saja? 3 ya? Ini tolong tu perempuan tu suruh masuk belakang. Dia tak tahu. Dia pergi ke depan. Hah? Dah. Belakang. Okey. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kita mengaji sebahagian kitab ada 3, ada 4 sifat Rasul.
Yang ni orang panggil mimba bilik tipak, di atas jalan memadai. Memadai sebut 3. Sebab apa 3? Bila seseorang tadi tabligh menyampaikan, dia mesti ada sifat cerdik. Kan di sini tak ada sifat cerdik. Jadi sifat cerdik ni termasuk dah di dalam sifat tabligh. Kalau kita pandang macam ni, dia tak cukup 50 simpulan iman ni. Tak cukup kan? Dah tolak 1, mustahil 1, 2. Jadi ada 48 je lah. Nah, jadi mana termasuk? Macam mana boleh termasuk? Quran pun ada sebut sarabil taqikumul harra. Dalam Quran kata baju sarabil, baju panjang itu memelihara kamu daripada panas. Ulama tafsirkan ai wal barda, dan sejuk sekali. Tapi sejuk tak sebut dalam Quran. Cuma sebut sarabil taqikumul harra. Mana al-barda di mana? Al-barda itu sejuk. Baju panjang memelihara kamu daripada panas. Tapi bukan setakat panas, sejuk masuk sekali tak? Tapi tak sebut. Sama tak maksudnya? Sama ya. Kalau dalam kaedah orang mengaji mimba bilik tipak, memadai sebut 1 tapi dia makan 2. Memadai sebut 3 tapi makan 4. Jadi tak kisahlah, bukan kita menafikan sifat cerdik. Rasul itu tetap bersifat dengan sifat cerdik. Okey? Jelas ya? Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam ma huwa minal a'radil basyariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimil aliyati kal maradi wa nahwi. Tadi kita belajar sifat yang wajib, sifat mustahil, ini masuk sifat yang harus. Dan harus pada hak mereka selawat dan salam bagi mereka. Harus. Mana Rasul bersifat dengan sifat yang harus. Harus apa? Apa-apa sifat manusia. Apa-apa sifat manusia yang tidak menyebabkan kekurangan. Yang tidak menyebabkan kekurangan pada segala martabat yang tinggi. Seperti sakit dan sebagainya. Okey. Jadi Rasul bersifat dengan basyariyah. Basyariyah itu mana sifat yang dibangsa pada manusia. Kenapa Rasul itu manusia? Sebab Rasul pembawa, saya kata Rasul pembawa rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaji dalam kitab-kitab yang lain, al-insanu sirri. Insan itu rahsia aku. Ini kita insan tak? Kita insan. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Dan aku adalah rahsia bagi manusia. Bermakna Allah Ta'ala jadi rahsia bagi manusia. Dan manusia itu rahsia bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang insan kita kenal tak? Ini semua manusia kan? Padam dah. Sebut saja manusia, dia mesti ada zuhir, mesti ada batin. Yang batin dizuhirkan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang zuhir tubuh kita dizuhirkan daripada Nabi Adam alaihi salam. Gabungan di antara zuhir dan batin tersebut, itulah dipanggil insan. Jadi di situ kita kena ada kenal Nabi Muhammad, kita kena ada kenal Nabi Adam alaihi salam, baru dipanggil ma'rifat, baru dipanggil insan. Kalau tidak, rupa insan. Sebagaimana disebut dalam kitab Kasyful Ghaibiyah, ya, kalau kita tak mengenal kita insan, nanti mati nanti di hari akhirat. Rupa kita bukan rupa kita. Na'udzubillah. Allah Ta'ala akan jadikan rupa babi. Dia tak akan jadi rupa manusia dah. Dia insan tapi rupa babi. Na'udzubillah. Kita mati rupa macam ni, hidup nanti pun minta rupa macam ni. Kalau rupa macam ni selamat kita. Kalau terbalik je rupa kita, Allahu Akbar. Yang ni cerita berat. Awak ikon rosak. Betul? Okey. Jadi saya nak sebutkan balik. Dan harus pada hak mereka Rasul. Harus, yakni harus macam mana harus? Harus dia menerima dua belah pihak. Apa-apa sifat manusia, Nabi bersifat dengan sifat manusia. Saya dah terangkan tadi apa yang dinamakan manusia. Harus bersifat manusia.
Kerana dia manusia, Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, Nabi nikah, Nabi sakit. Segala sifat manusia. Tapi sifat mana? Sifat manusia, walaupun Nabi manusia, ya, tapi jangan kita menjatuhkan martabat Nabi. Daripada awal kejadian dia, bukan setakat umur 40 tahun, baru dia dilantik jadi Rasul. Daripada awal kelahiran Nabi Muhammad SAW, begitu juga Nabi-Nabi yang lain, sifat ismah itu ada. Tahu ismah? Mana sifat terpelihara. Mereka tak melakukan maksiat. Rasul-Rasul tak melakukan maksiat. Yang tidak menyebabkan, walaupun bersifat dengan sifat manusia, Nabi sakit contohnya, tapi tidak menyebabkan kekurangan. Nabi makan macam kita. Itu zuhir kita ni. Kita jangan samakan, nilaikan orang lain tu sama dengan kita. Sebab apa? Isi dalam yang ada pada orang kadang-kadang tak sama dengan kita. Nak bagi sama tak boleh. Ya. Kelebihan-kelebihan masing-masing Allah Ta'ala bagi atas seseorang. Apa-apa sifat manusia yang tidak menyebabkan kekurangan. Jadi tak ada pada Nabi, tak ada pada Rasul sifat kekurangan. Macam mana sifat kekurangan? Contoh kita kata Nabi biasa sakit sampai jadi gila. Adakah Nabi biasa sakit sampai jadi gila? Nabi tak gila. Kalau pitam itu ya. Kan Nabi bila hampir wafat, dia sakit-sakit sampai dia pengsan. Bila sedar sembahyang ke belum? Oh belum lagi. Suruh Abu Bakar naik. Kan? Sedar-sedar ya solah. Itu sentiasa yang beri peringatan. Jadi Nabi pitam tu ya. Jangan kata sekali-kali Nabi itu ada penyakit gila, walaupun sedikit. Sebab gila menjatuhkan martabat. Apa? Benda-benda yang boleh menjatuhkan martabat. Sebagaimana sebut dalam kitab Iqna. Jangan kita kata kalah Nabi dalam peperangan Uhud. Nabi kalah ke dalam peperangan Uhud? Nabi tak kalah. Sebab apa? Umat Islam masih melawan tak? Yang isytihar berhenti perang tu orang kafir. Ya walaupun ramai orang Islam mati. Orang Islam yang syahid tu ramai. Tapi bukan semestinya ramai mati ketika itu bermakna kalah peperangan. Berhenti perang, Muhammad dah mati, dia kata. Orang Islam berhenti, dah tak ada orang melawan. Jangan kata kalah. Kalau kata kalah, tak lepas daripada berdosa. Kalau kata kalah tersebut menyebabkan salah kata rendah, oh Nabi kalah, kata. Salah kata rendah martabat Nabi Muhammad SAW, batal syahadah, kita. Tengok dalam kitab Iqna ada sebut. Ada yang mengatakan, contoh ni saya cerita sifat yang harus. Nabi bersifat dengan sifat yang harus lagi. Ya, Nabi dilahirkan daripada manusia. Ini bulan depan kita bila kita baca berjanji apa dia? Walamma aradallahu ibrada haqiqatihil Muhammadiyah. Tatkala Allah Taala nak menzuhirkan hakikat Muhammadiyah, wa izharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na. Allah Taala zuhirkan jisman bertubuh, wa ruhan ada roh bi suratihi dengan rupanya dan ada pengertian. Naqalahu ila maqarrihi fi sadaqati Aminati Zuhriyah. Allah Ta'ala pindahkan kepada tempat tetapnya pada rahim Siti Aminah Az-Zuhriyah. Lahir Muhammad yang bahasa tubuh. Bermakna dia ada mak, dia ada ayah. Kalau Nabi Muhammad ada mak, ada ayah. Ayah Nabi, ayah Rasul-Rasul. Dia tak biasa buat pekerjaan yang keji. Contoh kita kata, ayah seorang Nabi kerja dia angkat najis, cuci tandas. Yang ni tak ada. Pekerjaan mereka pekerjaan yang mulia. Ibu mereka bukan seorang penzina. Ibu Nabi-Nabi, ibu Rasul-Rasul bukan seorang penzina. Jangan kita kata. Sebab saya biasa jumpa satu buku ya. Buku budak-budak. Saya baca tengok. Dia cerita dalam tu seorang perempuan zina yang bertaubat kepada Allah. Bila dia bertaubat bersungguh-sungguh, akhir dia berkahwin, kemudian lahir daripadanya beberapa orang anak, yang mana anak dia semua menjadi nabi. Oh, saya kata pembohong. Ini cerita pembohong ni. Saya baca sendiri buku ni. Tapi buku budak-budak lah. Kan? Cerita-cerita bahaya tu. Ini orang panggil Israiliyat. Benda-benda yang bahasa Israeli.
yang kita perlu memahami bahaya atas anak-anak kita membaca. Kenapa? Dia merendahkan martabat Rasul. Hai, itu bukan pak Nabi Ibrahim, itu pak saudara dia. Pak saudara dia. Azar, pak saudara Nabi Ibrahim. Bukan bapak dia. Okey. Yang seterusnya, ada sebahagian mengatakan, ni cerita, ada sebahagian orang mengatakan mak ayah Nabi Muhammad bukan Islam. Ya, bukan Islam. Bukan umat Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab, ada disebutkan dalam kitab bahawa kemuliaan Nabi Muhammad SAW bermakna harus dah Allah Ta'ala hidupkan mak ayah Nabi Muhammad. Sekarang kita bicara benda yang harus. Benda yang harus pada hak Rasul. Sama ada Allah Ta'ala nak bagi ayah mak Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad ataupun sebalik. Tapi atas kemuliaan Nabi Muhammad SAW, bila sampai masa dia dilantik jadi Rasul, dia pergi ziarah makam mak dia. Dia ziarah makam ayah dia. Allah Ta'ala bukakan kubur, dihidupkan kembali mak ayah Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan balik, mati. Mereka ni umat Nabi Muhammad SAW. Kan? Mak ayah Nabi Muhammad. Termasuk umat Nabi Muhammad SAW, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bukan hidup sezaman Nabi Muhammad, tapi mereka dihidupkan kembali dan disuruh mengucap. Ya, bila Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat Allah Ta'ala, amanah Nabi Muhammad letakkan satu kain, dia terbang. Kain itu terbang. Terbang, mereka ikut. Mereka bergerak di mana pun mereka tak tahu. Bergerak sampai tertampan di satu batu, terbuka batu, nampak anjing. Dia keluar, orang yang ada dalam gua tersebut, kemudian cerita apa semua, pesan Nabi Muhammad berpesan suruh mengucap 2 kalimah syahadah. Setelah mengucap, masuk balik, tertutup. Di mana tempat Ashabul Kahfi, wallahu alam. Ceritanya ada sebut dalam kitab Majmu' Salasul Rasail, belah belakang sekali. Cuba cari, kita jauhi ya. Kita jauhi Majmu' Salasul Rasail, belah belakang Ashabul Kahfi. Min ummati Sayyidina Muhammad, setengah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak cerita, harus Allah Ta'ala bangkitkan ayah dia, mak dia menjadi umat. Harus Allah Ta'ala tak bangkit. Jadi harus Rasul tadi bersifat dengan sifat manusia. Tapi sifat manusia yang tidak menyebabkan kekurangan pada segala martabat. Dia tak menjatuhkan martabat. Jangan sekali-kali kita bercerita yang Nabi Muhammad ni jatuh martabat. Kalau mengatakan mak ayah Nabi Muhammad ni kafir, ada yang mengatakan mak ayah Muhammad ni kafir, Allahu Akbar. Batal syahadah. Batal syahadah orang yang mengatakan mak ayah Muhammad ni kafir ya. Kekurangan pada martabat yang tinggi, seperti sakit. Nabi Muhammad biasa sakit. Kan? Tapi sakit yang tak membawa kepada jatuh martabat dia. Ada orang kata, oh contoh Nabi Muhammad kena penyakit, contoh kalau Nabi kena penyakit AIDS, siapa nak dekat orang kena penyakit AIDS? Jadi ada mana menyebabkan orang jadi liar hati kepada Nabi tersebut? Tak ada. Dia ada sakit tapi tak membawa kepada liar hati manusia, menjauhkan manusia daripada mereka. Dah. Okey. Habis. Itu sifat yang harus. Ingat. Sifat yang harus bagi Rasul. Adapun bukti wajib benar mereka selawat dan salam bagi mereka, kerana mereka itu jika mereka tidak benar kalau Rasul itu berdusta, nescaya pasti dusta pada perkhabaran Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala membenarkan bagi mereka dengan mukjizat yang menempati pada firman Allah Ta'ala, telah benar hambaku pada tiap-tiap apa yang disampaikan itu daripada aku. Ini yang saya kata tadi. Kan? Rasul, dalil kata bukti Rasul itu bersifat dengan sifat benar. Kalaulah Rasul berdusta,
membawa dusta perkhabaran Allah Ta'ala. Kan, membawa dusta tak perkhabaran Allah Ta'ala? Membawa dusta perkhabaran Allah Ta'ala. Kenapa jadi dusta perkhabaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Ta'ala kuatkan Nabi dan Rasul-Rasul dengan mu'jizat. Bil mu'jizati ujidu takarruman. Bil mu'jizati, dengan mu'jizat, ujidu, dikuatkan mereka itu takarruman, kerana memuliakan Nabi, memuliakan Rasul-Rasul. Jadi Allah Ta'ala bagi mu'jizat yang berlaku kepada Nabi. Contoh, keluar air di jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa boleh buat? Siapa pun tak boleh buat. Tongkat Nabi Musa alaihi salam, sampai ahli sihir boleh membezakan. Kan bila berlaku perlawanan yang mengatakan Nabi Musa tukang sihir yang hebat, dihimpun segala tukang-tukang sihir. Bila dah berlawan, siapa yang campak dulu? Nabi Musa kata, hampa campak dulu. Ini buah berkelahi ni kena buah menunggu lagi bagus. Tak? Hang campak dulu. Orang-orang silat semua di buah menunggu, jarang buah menyerang. Kan Nabi Musa kata, hang campak dulu. Baru dia masuk. Dia bagi buah sakit lah. Okey. Bila tongkat Nabi Musa dicampak, jadi ular. Jadi ular tongkat Nabi Musa makan habis tali-tali yang dicampak oleh tukang-tukang sihir. Akhir tukang sihir kata apa? Tukang sihir sujud. Kan? Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Apa dia? Allah Ta'ala lah. Firaun marah, kenapa kamu beriman tak minta izin daripada aku? Aku yakin, dia kata, apa yang aku nampak, kami ni tukang sihir yang paling mahir di negeri Mesir ni. Yang apa kami tengok di depan kami ni yang bukan sihir. Kami tahu sihir, apa beza sihir, apa beza mukjizat. Bermakna mukjizat yang berlaku kepada Nabi sebagai penguat tak? Pembukti bahawa apa yang mereka bawa tu sebenar tak? Jadi mukjizat yang berlaku kepada Nabi inilah seolah-olah perkataan Allah Ta'ala. Ini bukan Quran ya. Seolah-olah firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benar hamba aku pada tiap-tiap barang yang ia sampaikan daripada aku. Mukjizat tu. Jadi kalau dah berlaku mukjizat, tiba-tiba Nabi berbohong, bermakna bohong tak perkhabaran Allah Ta'ala? Bohong perkhabaran Allah Ta'ala. Jadi hakikatnya Nabi bersifat dengan benar. Walaupun apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, contoh dia, sebahagian benda akal kita boleh fikir, sebahagian benda akal kita tak boleh nak fikir. Benar tak apa yang dibawa oleh Nabi? Macam mana benda akal kita tak boleh nak fikir? Contoh sapu khuf. Kita pakai khuf, kita sapu kat mana? Sapu kat atas kan? Sapu kat atas. Kita berjalan guna tapak kaki kat bawah. Munasabahnya kena sapu kat bawah lah sebab tapak kaki. Tapi tu yang Sayyidina Ali kata apa? Lau kana ad-dinu 'ala ar-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi. Jikalau agama dengan akal pikiran kita, agama dengan logik akal kita, nescaya bawah khuf itu lebih aula kita nak sapu. Tapi dah agama dengan tasyri' daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kadang-kadang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad akal kita mampu pikir. Kadang-kadang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad akal kita tak akan mampu nak fikir. Kita menerima tak? Kita menerima sebab apa? Sebab Nabi tak bisa berbohong. Di mana pembuktian dia? Nabi tak bisa berbohong. Allah Ta'ala zuhirkan mukjizat-mukjizat. Siapa yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, mereka memandang mukjizat tersebut. Sahabat-sahabat Nabi memandang mukjizat. Itulah pembuktian bahawa Nabi bersifat dengan benar. Kita ni insya-Allah pengajian ke depan tu kita nak masuk membahas kalimah la ilaha illallah dah. Ini yang paling penting dalam tauhid, pembahasan la ilaha illallah. Berapa kali saya ulang-ulang pembahasan la ilaha illallah. Mudah-mudahan sabit benar di dalam pemikiran kita. Tapi minggu depan sebelum terlupa saya nak umumkan, minggu depan batal kot. Saya turun Kuala Lumpur. Batal pengajian. Dan minggu depan jangan main lah. Tak ada pengajian. Saya ada daurah di KL.
Jumaat tak ada pengajian. Tapi insyaAllah minggu lagi satu kan, awal bulan 10 kita baca mengenai kalimah la ilaha illallah. Bulan 11 ya. Bulan 11. Maka awal bulan 11. Okey, tengok kita baca lagi satu. Kita perhabis sikit ke. Adapun bukti wajib amanah bagi mereka. Nabi bersifat, Rasul bersifat dengan amanah. Selawat dan salam turun bagi mereka. Kerana sekiranya mereka itu khianat, mana kalaulah mereka khianat, mana pecah amanah, dengan berbuat perkara yang diharamkan, itu jalan. Kata yang Nabi khianat. Nabi buat satu benda yang diharamkan atau yang makruh. Nescaya perkara yang haram atau makruh itu bertukar menjadi taat pada hak mereka. Kerana Allah Ta'ala memerintahkan kita meneladani, kena ikut mereka pada segala perkataan mereka dan perbuatan mereka. Sedangkan Allah Ta'ala tak memerintahkan dengan berbuat yang haram dan yang makruh. Itu dalil dia. Kalaulah seandainya Nabi buat benda haram, Nabi buat benda makruh, kalau macam tu, kita sama tak diperintahkan buat benda haram, buat benda makruh? Sama aja. Kita pun diperintahkan buat benda haram, diperintahkan buat benda makruh. Sebab apa? Sebab Nabi tu qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah laqad kana lakum bagi kamu fi Rasulillah, pada Rasulullah tu uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Kalau Nabi buat benda haram, bermakna perbuatan haram itu jadi baik. Betul tak? Adakah kita disuruh buat benda haram? Disuruh buat benda makruh? Tak disuruh. Sebab itu Nabi tak biasa buat benda haram, tak biasa buat benda makruh. Kalau Nabi buat pun hanya tasyri' ahkam, nak menyatakan hukum syarak sahaja. Nak menyatakan hukum syarak, bukan tabiat dia macam tu. Jadi inilah makna kalau seandainya Nabi buat benda haram, benda makruh, bertukarlah benda haram, bertukarlah benda makruh tadi jadi taat. Sedangkan benda haram, benda makruh, benda yang dibenci, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi mana Rasul tak biasa buat benda haram, Rasul tak biasa buat benda makruh. Dan bukti wajib amanah itu juga merupakan bukti wajib bagi yang ketiga, iaitu menyampaikan. Apa maksud dia? Sama juga dalil Rasul bersifat dengan tabligh, sama dengan dalil amanah tadi. Apa dia? Kalau Rasul menyembunyikan ilmu, contoh Rasul menyembunyikan ilmu, bermakna disuruh tak kita menyembunyikan ilmu? Dah Nabi kita menyembunyikan ilmu, bermakna bila kita belajar-belajar, sembunyikan. Jangan cakap benar sebenar, bohong-bohong dengan orang lain. Nabi kata barang siapa menyembunyikan ilmu, bercakap bohong, nescaya di hari akhirat akan tali kekang. Tali kekang daripada api neraka. Ni mulut kita. Kenapa kita sembunyikan ilmu? Sepatutnya kalau kita bercakap bagi zuhir. Bagi zuhir atau orang ramai, sembunyi-sembunyi benda apa? Setengah mana kita yang menilai, oh ilmu ni macam ni benda mahal, kita kena sembunyikan. Aku pun belajar dulu susah, dia kata. Ingat, nanti di hari akhirat Allah Ta'ala akan tuntut di atas diri kita. Kita yang reti ni, Allah Ta'ala akan tuntut. Kalaulah Nabi Muhammad biasa menyembunyikan ilmu, bermakna kita disuruh menyembunyikan ilmu tak? Sama disuruh juga. Sebab Nabi itu contoh tauladan yang baik. Kalau kita menyembunyikan ilmu, contoh kalau kita menyembunyikan ilmu, putus tak syariat Nabi Muhammad? Putus syariat Nabi Muhammad. Tak ada siapa nak bawa syariat Nabi Muhammad. Ni sekarang syariat Nabi Muhammad berterusan sampai sekarang 1440 tahun ya. 1440 tahun, punya lama dah, bertahan lagi sampai sekarang. Sebab ada orang-orang yang berilmu yang bercakap tentang syariat Nabi Muhammad ni. Kalau tidak, habis jahanam, kiamat dunia. Kalau syariat Nabi Muhammad habis, bermakna kiamat dunia. Takat tu ya dunia. Yang ini membuktikan bahawa Nabi bersifat dengan sifat menyampaikan. Nabi tak biasa sembunyikan. Ya. Wallahu alam.